أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Muradi bin Muhammad Mukhlas, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Yang dihormati Puan Zakiah binti Yusof, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zuliana binti Ismail, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Seterusnya guru-guru, asatizah, anak-anak murid dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, maka pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu, iaitu sambutan Isra' dan Mi'raj bagi tahun 2021. Sekalung tahniah diucapkan kepada seluruh hadirin yang telah bersama-sama dalam rancangan kita pada malam ini. Moga-moga majlis kita pada malam ini mendapat berkat dan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, saban tahun kita akan menyambut dan mengenang peristiwa agung Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang berlaku pada bulan Rajab ini telah mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seterusnya Nabi SAW bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Peristiwa ini haruslah dikenang dan diingati oleh setiap insan yang bergelar Muslim. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Fakri bin Saleh bagi mengontai bacaan doa kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الآمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا كريم يا ودود يا الله, kami merafa'kan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami berada dalam majlis sambutan Isra' dan Mi'raj ini. Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri.
emosi dan roh kami untuk mengikuti program ini, dan kami mohon ya Allah, kekalkan hati-hati kami hingga ke akhirnya. Allahumma ya Karim, ya Aziz, kurniakanlah kami lisan lembut yang basah, mengingati dan menyebut namamu ya Allah, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu ya Allah, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu ya Allah. Berkatilah usaha-usaha kami, mudah-mudahan kami semua akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek rohani dan jasmani. Seterusnya mampu menjadi generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya qadiyal hajat wa rafi'ad darajat, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmatmu kepada kami, ibu bapa kami, keluarga dan saudara mara kami, guru-guru kami, seterusnya mereka yang berjuang dalam menegakkan agamamu ya Allah. Ya Allah, ya muallifal qulub, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا للذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih ke atas Al-Fadil Ustaz Muhammad Fakri bin Saleh kerana mengetuai bacaan doa kita pada malam ini. Hadirin sekalian, terbang di awan burung jentayu di atas papan batang selasih, tampillah Tuan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Haji Muhammad Muhadi bin Muhammad Mukhlas, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam ukhuwah, salam hashtag SK Kelana Jaya 1 di hatiku. Yang dihormati barisan para pentadbir Sekolah Kebangsaan Kelana 1, yang saya kasihi guru-guru Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1, yang saya hormati para ibu bapa waris kepada anak-anak syurgaku Sekolah Kebangsaan Kelana 1. Para hadirin yang dihormati sekalian, sedia maklum bahawa kita pada tahun ini dan juga tahun-tahun lalu seperti kebiasaannya akan mengadakan majlis sambutan Isra' Mi'raj yang sangat besar, artinya untuk aktiviti sekolah khususnya kepada para murid yang kita kasih sekalian. Dan pada tahun ini alhamdulillah kita dapat bersiaran secara langsung, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam pandemik COVID-19 kita sentiasa bersiap sedia untuk memastikan kesihatan kita, keselamatan kita, anak-anak kita terjaga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan sempena sambutan Isra' Mi'raj Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1 bagi tahun 2021 ini. Seperti yang kesedia maklum bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW adalah merupakan satu peristiwa yang agung yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan Nabi yang kita kasih sekalian. Dan seperti yang sedia maklum bahawa kita perlu mengimaninya, perjalanan Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah SWT dalam tempoh satu malam dengan menaiki kenderaan buruk. Jadi yang lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh penceramah yang kita undang khas untuk program Isra' Mi'raj kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, antara lain yang kita boleh ambil kupas dari pengajaran nanti yang akan disampaikan dengan lebih lanjut daripada penceramah kita ialah bagaimana junjungan besar Nabi Muhammad SAW berulang alik untuk menerima jumlah solat yang telah ditetapkan daripada 50 waktu naik lagi sehinggalah kepada 5 waktu seperti yang telah kita amalkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang kasih sekalian, sebenarnya dalam mengimani perkara-perkara yang gaib ini merupakan salah satu dari rukun iman. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak murid yang kasih sekalian, bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini perlu diambil sebagai tibar besar supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Besar yang boleh berlaku ke atas kepada yang lain seperti dalam Al-Quran, kun fayakun, jadilah. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada jawatankuasa sambutan Isra' Mi'raj Sekolah Kebangsaan Kelana 1 ini, khususnya ada Ketua Panitia Pendidikan Islam, guru-guru Panitia Islam, Ketua Panitia Bahasa Arab dan guru-guru Bahasa Arab, dan seterusnya kepada guru-guru dan murid-murid juga tuan-tuan dan puan-puan yang turut sama menjayakan program sambutan Isra' Mi'raj peringkat sekolah bagi tahun 2021. Kepada yang Fadil Ustaz Zainal Abidin yang akan memberikan ceramah kita sebentar nanti, sama-samalah kita dengar dengan baik. Mudah-mudahan banyak pengajaran yang kita boleh kutip daripada ceramah beliau nanti. Dan saya bagi pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ustaz Jazakallahu khairan berapa datang dalam program yang sangat penting ini, supaya khususnya warga Sekolah Kebangsaan Kelana 1 ini dapat menimba banyak ilmu tambahan sebagai menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tuan-tuan dan puan-puan bapa sekalian, ambillah peranan inti untuk memberikan sebaik mungkin pengajaran, bimbingan pada anak-anak kita supaya tidak tergelincir dari landasan agama Islam yang baik, yang faham cabar pada ketika ini.
dan juga saya tidak berhajat untuk ucap panjang. Jadi saya dengan kalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan ini merasmikan Majlis Sambutan Isra Mi'raj Sekolah Kebangsaan Kelas 1 bagi tahun 2021 dengan rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Mohradi bin Muhammad Mukhlas atas ucapan alu-aluan beliau sebentar tadi. Diharapkan dengan ucapan daripada Tuan Haji Muhammad Mohradi menambahkan lagi seri dalam majlis kita pada malam ini. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ceramah perdana Isra dan Mi'raj pada malam ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zainal Abidin bin Abdul Rahim. Tak kenal maka tak cinta, maka izinkan saya untuk memperkenalkan serba sedikit latar belakang penceramah kita pada malam ini. Nama diberi Ustaz Zainal Abidin bin Abdul Rahim. Sedikit latar belakang pendidikan beliau. Beliau merupakan pemegang ijazah pengajian Islam di Universiti Al-Iman, Yaman, dan kini beliau melanjutkan pelajaran beliau di peringkat sarjana di Universiti Islam Antarabangsa dalam ilmu usul fiqh, dan beliau merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa Ikram Kuala Lumpur. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Zainal Abidin untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Mohradi bin Muhammad Mukhlas, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1, yang dihormati barisan penolong kanan, guru-guru, anak-anak, murid-murid dan seterusnya semua, ibu bapa Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan peluang untuk berkongsi tajuk tentang Isra Mi'raj. Tapi sebelum kita pergi kepada tajuk tu, saya ingat saya nak mula dengan perkenalan sikit lah. Bukan tentang nama saya Zainal Abidin. Biasa orang tak panggil Zainal Abidin, biasa orang panggil Bidin je. Tapi nak memperkenalkan tentang tajuk tu. Okey, mula-mula cuba tengok kat belakang saya kan. Tengok belakang saya. Belakang saya tu ada macam masjid kan. Lepas tu dekat dia punya kubah dia tu warna hijau. Kalau perasan lah, dekat ada satu masjid tu, lepas tu kat belakang dia tu ada kubah warna hijau. Okey, sebenarnya gambar saya kat belakang saya ni apa? Ni yang bergerak-gerak kat belakang macam best ni sebenarnya apa? Sebenarnya inilah dia tempat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kubah warna hijau tu adalah dia punya rumah yang asal, rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tempatnya kat mana? Siapa yang pernah pergi kat sana? Siapa pernah pergi kat sana? Angkat tangan. Memanglah saya tahulah sekarang ni musim Covid memang tak boleh pergi sana. Tapi kalau tak Covid, siapa pernah pergi sana? Siapa pernah pergi sana? Ni nama tempatnya nama apa ni tempat ni? Nama tempat ni ialah Madinah. Madinah, Mekah, apa benda lah Madinah lah, Mekah ni jauh ke? Tahu dia dekat Arab macam tu lah kan? Sebenarnya Madinah ni adalah tempat rumah Nabi. Kalau Mekah tu tempat asal Nabi, kampung dia. Lepas tu rumah dia, Nabi SAW pindah duduk dekat Madinah. Bila dia pindah duduk dekat Madinah, inilah rumah dia yang duduk dekat bawah kubah warna hijau ni. Kubah warna hijau ni bersambung dengan masjid. Yang kubah warna macam silver ni, warna perak ni, tu masjid dia. Yang warna hijau tu, kubah warna hijau ni, yang warna hijau kat belakang ni, itu rumah dia. Rumah Nabi SAW. Jadi sekarang kubur Nabi ada dalam rumah Nabi lah. Siapa-siapa yang pernah pergi sana bolehlah tengok. Okay, jadi hari ni kita nak cerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah tajuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tu pula apa benda? Sebut Isra Mi'raj, Isra apa benda Isra Mi'raj tu? Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ni satu perkataan. Sekejap saya tulis siapa-siapa yang
tak tahu eja dia macam mana. Tengok, nampak sekarang ni. Macam mana nak eja Isra Mi'raj? Mula-mula start dengan huruf I. Tengok I tu kan, I, lepas tu S, R, A, Isra. Lepas tu biasanya Mi'raj orang yang je M, I, K lah macam tu. Tapi sebenarnya dia dalam bahasa Arab dia pakai huruf Ain. Mi'raj macam tu, Mi'raj. Tapi tak apalah, kita eja macam eja Melayu lah. Eja Melayu dia eja pakai huruf J. Eja Melayu dia pakai huruf J. Tak apalah, kita eja macam mana pun tak apa. Okey, Isra Mi'raj, ni eja cara dalam bahasa Melayu ni dia eja macam ni. Kadang-kadang orang eja K juga kat sini. Kadang-kadang orang tak eja K kat sini, orang letak macam tanda ni tanda macam ni. Tak apalah, tanda apa-apa pun tak apa. Yang penting maksud Isra Mi'raj ni sebenarnya perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, kampung dia tu, kampung yang tadi saya cakap tadi, ke tempat yang lain. Tu namanya Isra. Tapi jalan waktu bila? Waktu malam. Siapa-siapa yang kat sini yang hafal Quran ataupun hafiz ataupun dia selalu baca Quran, dia tahu dalam Quran ni sebenarnya ada satu surah, nama dia surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Macam tu eja dia. Al-Isra. Jadi siapa yang pernah baca Quran ataupun hafiz Quran ataupun siapa-siapalah nama hafiz ke, yang nama hafiz tu kena tahulah. Dalam Quran ada satu surah nama dia surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni dia cerita tentang cerita yang kita nak cerita ni lah, iaitu kisah Nabi SAW. Dia berjalan pada waktu malam, pergi daripada kampung dia yang dekat Mekah tu, pergi ke satu tempat yang lain. Kalau siapa-siapa yang hafal Quran, mari kita tengok ayat Quran ni. Okay, ni ayat dia. Siapa yang hafal Quran bolehlah kita baca sama-sama. Siapa yang tak hafal, tak apa baca sama-sama pun tak apa. Tapi saya akan bacakanlah untuk kita memberkati majlis pada hari ni, insya-Allah. Okay. Siapa nak baca sama-sama pun boleh baca sama-sama. Siapa tak nak baca sama-sama tak apa. Tengok je kat sini kat depan ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Okay, ni ada terjemahan dia lah. Siapa yang pandai baca bolehlah baca sendiri. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Tapi kalau kita tengok perkataan dia, tengok perkataan satu-satu kan, ada kat sini. Kalau guna handphone power macam ni, bolehlah buat Subhana, maksud dia maha suci, Alladhi, yang, Allah yang, Asra, inilah dia surah Isra, yang menjalankan hambanya pada waktu malam. Nabi SAW berjalan pada waktu malam. Dari mana ke mana? Daripada Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram ni maksudnya Mekah lah, tempat kampung Nabi tadi. Nama masjid yang dekat Mekah tu, dekat kampung Nabi tu, nama dia Al-Masjidil Haram. Pergi ke mana? Ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa ni satu tempat di Palestin. Al-Masjidil Aqsa ni satu tempat di Palestin. Palestin tu kat mana? Nantilah kita tengok. Awal-awal ni kita tak tengok lagi, kita cerita dulu. Apa cerita sebenarnya Nabi SAW ni berjalan pergi ke mana, apa semua ni kan? Tak apa. Nanti kita cerita. Okay, tengok Nabi SAW, dia ni seorang manusia biasa. Bila dia seorang manusia ni kadang-kadang dia ada rasa sedih, kadang-kadang ada rasa marah, kadang-kadang ada rasa gembira, kadang-kadang ada rasa kecewa. Macam-macam lah, macam kita manusia, kadang-kadang kita sedih kan. Pagi tadi mak marah, ataupun pagi tadi mak kejut awal sangat, jadi kita pun sedih. Macam biasalah, manusia memang macam tu. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun sangat sedih
pernah jadi sangat sedih, pernah juga jadi sangat gembira, pernah juga jadi sangat marah. Kadang-kadang macam itulah sifat seorang manusia. Tapi yang bagusnya Nabi SAW ni, dia ada Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa pujuk dia. Kalau kita baca Quran, banyak surah-surah dan juga ayat-ayat dalam Quran ni yang sebenarnya dia memujuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan-keadaan ataupun perasaan-perasaan Nabi yang tertentu. Contohnya macam kalau kita baca dalam Quran ada surah Wadduha ataupun surah Alam Nashrah. Siapa yang hafal surah Wadduha angkat tangan. Siapa yang hafal surah Alam Nashrah angkat tangan. Surah Alam Nashrah Allah SWT bagi sebab Nabi SAW rasa sedih. Orang-orang cakap kat Nabi ni, dia kata kamu tak ada anak lelaki kamu dah mati. Orang kata kat Nabi kan. Jadi bila orang kata macam tu kat Nabi SAW pun sedih. Bila dia sedih, Allah pun turunkanlah surah Alam Nashrah untuk memujuk Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam cerita tentang Nabi SAW, ada satu tahun dalam hidup Nabi tu, ada satu tahun, nama tahun tu tahun sedih. Nama tahun, siap ada nama tahun. Macam kita, contohlah kita kata tahun 2020 adalah wawasan 2020. Bukan. Tahun 2020 adalah tahun coronavirus, COVID-19. Kan? Padahal COVID-19 tu ada nombor 19. COVID-19 tu maksudnya 2019. Tapi tahun 2020 semua orang kena duduk rumah. Dulu orang ingat wawasan 2020 kita berjaya pergi ke jalan-jalan merata-rata. Rupanya wawasan 2020 semua orang kena duduk kat rumah. Sebab apa? Sebab ada virus COVID-19. Dalam hidup Nabi ada satu tahun terus, namanya tahun sedih. Bukan sedih sebab tak boleh jalan merata. Tengok kita tengok macam mana tahun Nabi SAW sedih. Sebab tahun tu, yang pertama, isteri Nabi yang paling Nabi SAW sayang, yang nama dia Khadijah. Isteri Nabi nama dia Khadijah. Kena ingat, isteri Nabi namanya Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW ada, mula-mula ada seorang je isteri, dia kahwin dengan seorang je. Lepas dah isteri dia Khadijah meninggal, barulah dia kahwin dengan orang lain. Tapi awal-awal tu dia kahwin dengan seorang je, kahwin dengan Khadijah je. Masa selepas dia kahwin dengan orang lain, mula-mula dia kahwin dengan isteri dia yang seterusnya, nama Aisyah kan. Siapa pernah dengar lagu Aisyah? Tu lagu Aisyah tu bukan semua betul pun, tapi orang nyanyi, tak apalah kan. Tapi kalau tahu nama isteri Nabi Aisyah kan, Aisyah tu dia pernah cakap kepada Nabi SAW, dia kata, apa yang bagus sangat Khadijah tu kan, saya lagi baik daripada dia. Tu Rasulullah SAW kata, tak, dia lagi baik, Khadijah lagi baik. Sebab Khadijah dia beriman dengan saya masa saya susah, masa saya tak ada orang percaya pun dia dah beriman dah. Lepas tu Khadijah tu pula dia menolong saya ketika saya susah, menolong saya ketika tak ada siapa-siapa yang tolong saya. Dan yang paling penting adalah Khadijah dia ada anak. Kalau Aisyah isteri Nabi yang kedua tu tak ada anak, Khadijah dia ada anak dengan Nabi. Anak Nabi SAW dengan Khadijah ada 6 orang. Nak kata bagusnya seorang mak ni kan, kalau kita ni ada mak, kenalah sayang mak. Sebab mak ni lah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, menjaga kita. Jadi Nabi SAW sangat sayang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni nama isteri Nabi yang pertama. Tahun yang sedih tu namanya tahun sedih sebab isteri itulah, isteri yang Nabi SAW tu sangat sayang, dia meninggal. Kita sedih tak kalau ada orang meninggal, ada orang yang kita sayang tu meninggal. Meninggal dunia ni maksudnya kita dah takkan jumpa dah dia selama-lamanya. Sampailah nanti kalau kita meninggal dunia, barulah kita akan jumpa dia balik. Tapi kalau tak, kita takkan jumpa dah lah. Waktu kita tengah hidup kat muka bumi ni, kita tak akan jumpa dah dia. Sampailah kita dah besar, dah tua, dah bila-bila pun tak akan jumpa dah. Tapi lepas kita meninggal, insya-Allah kita akan jumpa dia balik. Jadi Rasulullah SAW sedih sangat bila isteri dia tu meninggal. Yang kedua, yang paling Rasulullah sayang juga adalah pakcik dia. Rasulullah SAW ni dia anak yatim. Masa dia kecil, dia lahir, ayah dia dah meninggal dah. Masa Rasulullah lahir tu tak sempatlah jumpa dengan ayah dia. Nama ayah kita, ayah Nabi kita ni siapa? Nama ayah Nabi kita ni Abdullah. Siapa nama Abdullah? Nama Abdullah ni adalah nama ayah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita tulis nama Nabi Muhammad, ni Muhammad bin Abdullah, macam tu. Ayah Nabi meninggal ketika Nabi SAW masih lagi belum dilahirkan.
Jadi waktu Nabi SAW dilahirkan, mula-mula datuk dia yang jaga. Lepas tu datuk dia dah tua, meninggal. Lepas datuk dia meninggal, pakcik dia lah yang jaga. Sampailah Rasulullah SAW besar. Sampailah Rasulullah SAW jadi Nabi pun, dah diutuskan oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul pun, yang jaga Nabi adalah pakcik dia lah. Pakcik dia ni, cerita sedihnya pakcik dia ni tak nak masuk Islam. Sampailah ke dekat-dekat nak meninggal dunia pun, pakcik dia tak nak masuk Islam lagi. Masa tu Nabi SAW pergilah ziarah. Masa tu dia sakit nak meninggal dunia kan. Nabi cakap, pakcik cakap je lah la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Nanti aku akan, dia tak cakap lah aku, dia cakap bahasa Arab, dia tak cakap Melayu kan. Dia cakap dengan pakcik, dia cakap, pakcik cakap lah la ilaha illallah. Nanti saya akan cakap dengan Allah, saya akan tolong berhujah, berdebat dengan Allah tentang kata-kata pakcik yang la ilaha illallah tu. Tapi waktu pakcik dia sakit tu, adalah pakcik-pakcik lain juga duduk kat tepi-tepi pakcik Nabi yang sakit tu kan. Adalah pakcik-pakcik lain juga. Pakcik-pakcik lain kata, apa ni, mati ikut agama yang asal, agama nenek moyang, agama datuk-datuk kita dulu. Lepas tu akhirnya dia pun meninggal macam tu. Nabi SAW pun sangat sedih lah. Sebab kalau kita bayangkan, orang yang kita sayang meninggal tu kan, kalau dia meninggal dalam Islam, kita insyaAllah akan jumpa dia balik. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan tak Islam, kita tak akan jumpa dia. Sebab dia akan pergi kat tempat lain lepas mati. Kita pula akan pergi kat tempat lain waktu kita dah mati. Kalau kita sama-sama Islam meninggal dunia, insyaAllah kita akan jumpa balik lepas kita mati. Tapi itulah Nabi SAW sangat sedih. Sedangkan pakcik dia tu adalah orang yang dia sangat sayang, yang jaga dia daripada dia kecil sampai dia besar, sampai dia jadi Nabi. Lepas tu pakcik itulah yang jaga Nabi waktu Nabi dah jadi Nabi tu. Ramai orang yang tak suka dengan agama Islam ni. Tapi pakcik tu sebab dia ni ketua kampung Nabi, ketua Mekah tu, dia lah yang jaga. Dia kata biarlah dia nak bersebarkan agama ke, nak ajar siapa yang rasa berminat dengan agama Islam, biarlah dia nak masuk Islam. Tapi lepas pakcik Nabi yang baik tu dah meninggal dunia, lepas dia meninggal dunia, dah tak ada dah lah siapa-siapa yang nak jaga Nabi SAW. Dah tak bagi dah nak menyebarkan agama Islam dekat kampung halaman Nabi. Akhirnya Nabi SAW pun pergilah pindah duduk dekat Madinah, yang gambar yang kat belakang saya ni. Itulah dia cerita kenapa Nabi SAW namanya tahun sedih. Jadi bila dah sedih, kita ni kalau sedih kita buat apa? Kalau kita sedih kita tengok cerita. Kalau kita sedih ada orang tu dengar lagu. Kalau sedih ada orang tu dia sembang dengan orang lain. Kalau sedih ada orang tu dia tengok kat luar, dia tengok kucing ke, dia tengok pokok bunga ke, dia pergi taman ke, dia main basikal ke, dia main badminton ke kan. Tapi ada orang bila dia sedih, Nabi SAW bila dia sedih, Allah SWT bawa Nabi pergi jalan-jalan. Tu yang bagusnya. Kalau kita boleh jalan-jalan, pergilah jalan-jalan. Sebab bila kita berjalan ni dapat banyak kelebihan ataupun dapat banyak pengalaman yang baru. Orang yang tak pernah jalan ni, dia tak ramai kenal dengan ramai orang, dia tak banyak kenal dengan ramai orang. Tapi kalau orang yang suka jalan-jalan ni, dia banyak tengok orang yang baru, dia banyak tengok persekitaran baru, dia banyak tengok tempat-tempat baru. Siapa kat sini pernah pergi jalan-jalan luar daripada Malaysia ke, dalam Malaysia ke? Sekarang ni kita akan tunjuk macam mana gambar Malaysia kita tengok Okey, mula-mula sekali saya nak tanya, siapa pandai lukis gambar peta? Peta tu apa peta? Peta tu kalau kita tengok Malaysia ni kan, kita tengok negara kita kan, kita pergi jauh-jauh, tengok kita nampaklah peta tu. Kita zoom out, kita pergi jauh-jauh. Saya ni tak adalah pandai lukis sangat, tapi saya cuba lukis. Ni gambar peta. Ni lebih kurang. Ni peta Malaysia. Betul ke tak betul? Tak tahu lah betul tak betul lah. Macam ni lah lebih kurang Malaysia. Kat bawah ni ada pulau kecil. Nama pulau kecil kat bawah ni namanya Singapura. Sebelah sana pula ada satu pulau lagi namanya Sabah dan Sarawak. Jadi sebelah sini namanya Semenanjung. Sebelah sini nama Sabah dan Sarawak. Semua sekali namanya Malaysia. Jadi kita sekarang kat mana? Kat KL. KL kat sini. Katakanlah KL kat sini. Faham kot gambar ni kan? Betul. Jadi siapa-siapa yang rasa sedih ke apa, dia boleh jalan. Tapi kalau kita macam sekarang ni kan, PKP tak boleh jalan, ataupun COVID-19 tak boleh jalan merata-rata, mungkin kita boleh jalan dekat-dekat je lah. Tapi kalau kita rasa sedih sangat, antara kelebihannya adalah kita pergilah jalan-jalan, tengok negara orang, tengok dunia luar, tengok jumpa dengan orang lain, jumpa kawan baru. Bila kita jalan, tengok kita boleh jumpa. Contohnya daripada Kuala Lumpur ni, kita pergi kat atas sikit. Atas sikit pada Kuala Lumpur ada negara apa kat atas ni? Ada negeri apa? Dekat atas ni contohnya ada negeri Kedah. Kita pergilah negeri Kedah.
Kedah ni ada sawah padi, kita boleh tengok pokok padi warna hijau. Dekat Kedah orang tak cakap macam kita kat Kuala Lumpur ni, dekat Selangor. Dekat Kedah orang cakap lain, orang cakap hang, orang cakap hang pi mana, macam tu orang cakap Kedah kan. Macam tu lah Nabi SAW. Dan inilah gambar dia. Siapa pandai lukis peta? Betul tak ni gambar peta Malaysia? Betul je lah. Tapi kalau kita tengok peta yang betul-betul, ni peta yang betul-betul. Cuba tengok peta yang betul-betul. Inilah peta yang betul-betul. Nampak sama tak macam peta yang saya lukis tadi? Ni. Tengok peta yang saya lukis. Ni peta yang betul-betul. Tengok, ni peta yang betul-betul kan? Cuba tengok peta yang betul-betul ni. Kalau tengok peta yang betul-betul ni, ni Malaysia. Tengok bawah tu ada pulau kecil, nama Singapura. Kecil je pulau Singapura ni. Ni Malaysia besar ni. Okey, tengok ni Malaysia, ni Singapura. Mana, dekat mana Mekah, dekat mana Madinah yang saya tunjuk tadi, dekat gambar yang gerak-gerak belakang saya tadi. Tengok, ni Malaysia. Ni Malaysia. Bila kita zoom out, nampak Malaysia kecil. Tu Malaysia. Yang merah tu, itulah dia Mekah. Ni negara Arab kat sini. Tengok sekali lagi. Ni Malaysia, terbang pergi sana. Kalau ni merah ni, inilah dia negara Arab. Sekali lagi, ni Malaysia. Nampak tak? Ni Malaysia. Terbang pergi kat sini. Inilah dia nama negara Arab. Jauh negara Arab ni. Kalau kita naik kapal terbang, kalau kapal terbang tu tak berhenti isi minyak lah, buang air lah, apa semua, 8 jam nak pergi sana naik kapal terbang. Bayangkan kalau kita bawa kereta dah laju kan, kapal terbang lagi laju daripada kereta pun 8 jam. Inilah dia negara Mekah, negara Arab. Negara Arab, ni Mekah. Ni Mekah. Nampak ni Mekah. Lepas tu atas sikit, inilah Madinah. Sekali nampak? Ni Mekah. Atas sikit ada Madinah. Itulah dia. Jadi Nabi SAW, dia berhijrah pindah duduk kat rumah baru dia dekat Madinah. Tapi sebelum dia berhijrah berpindah ke Madinah, masa tu dia duduk kat Mekah lagi. Ni kampung dia kat Mekah. Masa dia kat kampung dia yang dekat Mekah ni, tu nampak tak ada Kaabah. Bila dia tekan, nampak gambar Kaabah tu. Itulah Kaabah. Kaabah tu yang petak warna hitam tu, tu dia panggil Kaabah. Nama negeri ni, nama dia kampung ni, nama dia Mekah. Masa tu Nabi dah tengah sedih-sedih. Tapi Nabi SAW dia masih lagi nak berdakwah, nak mengajak orang masuk Islam. Sebab kita ni kalau masuk Islam, nanti lepas dah mati pun kita akan selamat juga di dunia dan juga selamat di akhirat. Nabi cubalah nak pergi berdakwah, pergi kat kampung kat tepi ni. Ni kampung kat tepi ni nama, nampak tak? Taif. Bukan Taif bacanya, Taif. Bukan Taif ni. Bukan bacanya Taif, bacanya Taif. Nabi cuba nak pergi dakwah kat Taif ni. Sebab Nabi rasa dia punya tanggungjawab sebagai seorang Nabi ni adalah untuk berdakwah. Dia walaupun sedih, isteri meninggal, pakcik dia meninggal. Lepas tu, orang dah tak nak dengar dah cakap dia dekat Mekah ni. Orang dah tak nak masuk Islam. Orang dah susah nak ajak orang masuk Islam kat Mekah. Dia pun ajaklah semua orang pergi kat Taif ni. Ni kat Taif ni. Dia pergi kat Taif. Tahu tak apa jadi kat Taif? Orang Taif tak nak terima. Ketua Taif tu kata, tak nak terima dia punya ajaran dia. Lagi bestnya, ada orang-orang budak-budak kecil dekat Taif ni, kat kampung Taif ni kan. Budak-budak lah, lepas tu orang-orang yang hamba-hamba ni, orang-orang yang macam, kalau kita ni macam orang gaji lah, hamba-hamba ni semua, dia pergi baling batu dekat Nabi Muhammad SAW. Sedih tak? Kalau kita lah, kita cakap elok, lepas tu orang pergi ejek-ejek kita, ataupun orang lagi teruk daripada ejek tu, orang baling batu sampai darah. Bayangkan Nabi SAW ni adalah orang baik, lepas tu darah kepala dia sampai ke kaki mengalir darah, kesian. Tu Nabi pun sedih, Nabi pun sedih sangat duduk kat Taif ni. Bila Nabi sedih-sedih tu, adalah ceritanya malaikat, Nabi tengah duduk rehat tu, ada malaikat datang, lepas tu malaikat tu kata, nak tak aku baling, aku hempap gunung yang ada dekat tepi-tepi Taif ni, aku hempap dekat atas Taif. Nabi kata, jangan macam tu, nanti kan anak-anak dia akan masuk Islam juga. Tapi memang betul, nanti lama-lama adalah anak-anak orang Taif ni, dia masuk Islam. Sekarang ni Taif ni memanglah negara Islam dah, dulu je, ni cerita zaman dulu. Okay. Jadi Nabi pun sedih sangat masa tu. Nabi sedih, pergi dakwah ke Taif, orang tak terima. Duduk dekat Mekah ni pun, orang Mekah tak terima. Lepas tu isteri dia dah meninggal. Lepas tu pakcik dia pun dah meninggal. Jadi Allah SWT pun nak memujuk Nabi SAW. Allah pun bagilah bawa Nabi pergi jalan-jalan. Sebab itulah kita kalau sedih-sedih bolehlah cuba pergi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan barulah kita tahu rasa macam mana kan. Orang tak nak jalan-jalan ni, dia tak tahu dunia luar ni lagi luas daripada Malaysia ni. Orang Islam ni bukan cakap Melayu je. Ada orang Islam cakap bahasa Arab, ada orang Islam cakap bahasa Cina, ada orang Islam cakap bahasa India, ada je semua orang cakap macam-macam bahasa, semua orang Islam.
Nabi pun pergilah, Allah SWT pun bawa lah Nabi pergi jalan. Pergi ke mana? Tengok dalam peta ni, dia tak ada tulis nama negara tu. Dia tulis nama Israel. Padahal bukan nama Israel ni. Ni sebenarnya negara Palestin kat sini. Nabi pun pergi kat sini. Pergi kat mana kat sini? Nabi pergi dekat, nama tempat tu adalah Masjid Al-Aqsa. Nabi pergilah ke Masjid Al-Aqsa dekat sini, dekat Palestin ni. Nabi pergi kat sini. Nabi pergi dekat sini, pergilah dekat Masjid Al-Aqsa. Nabi pergi kat Masjid Al-Aqsa tu untuk buat apa? Allah SWT bawa Nabi tu untuk tunjukkan kepada Nabi, jangan bimbang. Sebab bukan kamu seorang je pendakwah, ada ramai lagi pendakwah yang mengajak kepada agama Islam. Kalau kita tengok dalam sejarah, kalau kita baca cerita-cerita Nabi zaman dulu kan, Nabi-Nabi yang zaman dulu ni ramai yang duduk dekat sini. Ramai yang duduk dekat bahagian-bahagian sini. Ada yang duduk dekat Palestin, ada yang duduk dekat Syria, ada yang duduk dekat Iraq, ada yang duduk dekat Mesir, ada banyaklah Nabi-Nabi yang duduk kat belah sini. Jadi bila Nabi SAW, Allah bawa dia jalan daripada sini, masa tu Nabi tak pindah duduk Madinah lagi tau. Masa tu Nabi duduk kat Mekah lagi. Allah bawa Nabi jalan, terbang pergi kat sini. Nabi pergi naik apa? Siapa tahu Nabi pergi naik apa? Nabi pergi naik satu binatang. Binatang tu dia tak tahulah macam mana rupa yang sebenar dia tu kan. Binatang tu tak ada dekat dunia ni. Binatang tu ada dekat syurga. Allah turunkan binatang tu. Allah bagi Nabi naik binatang tu. Binatang tu laju sangat. Laju tu tak adalah pelik pun, sebab sekarang kita ada kapal terbang. Dulu orang macam zaman dulu dia pelik dah. Betul ke ada benda yang boleh laju macam tu? Sekarang kita naik kapal terbang, kita tak pelik dah. Nabi naik binatang tu. Nabi naik, terbang terus. Satu malam je dah sampai ke sebelah sana. Kalau kita tadi Malaysia nak pergi sini, berapa jam tadi? Siapa ingat? Malaysia nak pergi ke Mekah ni. Ni Malaysia kan? Kita nak pergi kat Mekah ni, berapa jam? Siapa ingat? Nak pergi kat Mekah ni 8 jam. Kalau ni Nabi SAW pergi ke Palestin ni, lepas tu balik semula ke Mekah, esok pagi tu dah ada balik kat Mekah dah. Maksudnya satu malam je. Kalau kita kata malam start pukul 7 kan, 7 tu dah maghrib. Lepas tu pukul 8 tu dah gelap. Lepas tu esok tu pukul 7 dah terbit matahari balik. Maksudnya 12 jam kan. Kalau kata pergi balik, maksudnya 12 bahagi 2. 12 bahagi 2 berapa? 1/2 daripada 12 berapa? 12 bahagi 2 maksudnya 6. 6 jam je pergi ke sana, 6 jam patah balik. Lepas tu banyak benda Nabi buat kat sana. Antaranya ialah Nabi solat. Nabi solat dekat Masjid Al-Aqsa. Kita kalau ada peluang, kita cubalah nak pergi solat dekat Masjid Al-Aqsa. Tapi masalahnya Masjid Al-Aqsa sekarang ni tengah kena jajah. Dia kena jajah dengan orang-orang Yahudi. Jahat ni. Orang-orang Yahudi Zionis ni dia jajah masjid tu. Dia tak bagi orang nak pergi sana. Kalau nak pergi membebaskan tu dia tak bagi. Jadi Masjid Al-Aqsa tu Nabi pergi sana, Nabi pun solat dengan Nabi-Nabi yang lain. Bila Nabi pergi sana, mula-mula Nabi ingat dia nak solat biasa je. Rupa-rupanya bila Nabi solat sunat tu, dia solat sunat 2 rakaat, rupa-rupanya semua Nabi-Nabi Allah SWT bagi Nabi-Nabi semua daripada Nabi Musa, Nabi sebelum Nabi kan, Nabi Musa lah, Nabi Isa, semua sekali ada dekat belakang Nabi tengah solat sama-sama, solat berjemaah. Kita pun kalau boleh jagalah solat berjemaah. Solat berjemaah dekat masjid ke, dekat surau ke, solat berjemaah ni lagi baik daripada solat seorang-seorang. Yang penting jaga solat. Lepas tu Nabi solat, tengok-tengok kat belakang dia, semua Nabi-Nabi ada dekat belakang dia. Itulah cerita Nabi pergi jalan ke Palestin. Lepas tu Nabi pergi mana? Tadi kita cakap surah dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Isra'. Lepas tu Mi'raj tu apa? Daripada Palestin ni pula, daripada Masjid Al-Aqsa ni, Nabi SAW pun Allah naikkan. Pergi ke mana naik? Naik pergi ke atas lah, takkan naik ke bawah kan? Naik ke atas. Nabi SAW naik ke atas, pergilah naik ke langit. Nabi naik ke langit. Nabi buat apa naik ke langit? Sebab Allah nak memberikan satu wahyu yang sangat penting. Wahyu apa yang Allah nak bagi dekat sampai nak kena naik ke langit ni? Kalau kita nak dapat wahyu, kalau biasa-biasa, wahyu-wahyu yang biasa, Allah boleh bagi wahyu, hantar malaikat je. Malaikat Jibril kan tadi kan, masa Nabi pergi kat Taif tu kan, ada malaikat datang. Masa Nabi pergi berdakwah pergi kat Taif tu kan, ada malaikat datang kan. Ni tak. Masa Nabi pergi dekat Palestin tu, Allah bawa Nabi naik ke langit untuk bagi satu wahyu. Apa dia wahyu yang Allah nak bagi tu? Jawapannya ialah Allah nak bagi wahyu waktu solat. Sebab tu penting kita kena solat di dalam waktunya. Tak boleh solat di luar waktu. Mula-mula Nabi naik ke atas langit tu, Allah bagi wahyu untuk solat 50 waktu. Kita sekarang solat berapa waktu? Berapa sekarang kita solat? Berapa waktu dalam sehari?
Sehari kita solat ada berapa waktu? Berapa masa? Berapa kali solat kita solat sehari? Betul jawapannya 5 kali je kan? Awal-awal Allah nak bagi 50 waktu. Kita sehari ada 24 jam je. Ini 50. Maksudnya 2 kali. 2 kali 24 dah dekat 50 dah. Setiap jam tu 2 kali kena solat. Tapi kita tak solat sampai 2 kali setiap jam kan? Maksudnya apa? Mula-mula Allah nak bagi 50. Lepas tu Allah bagi diskaun. Allah kurangkan. Allah kurang. Macam mana Allah bagi kurang? Sebab kan Nabi kan masa pergi sana kan dia jumpa dengan Nabi-Nabi lain kan. Antaranya Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa AS, dia ni adalah Nabi kepada orang-orang Yahudi semua ni. Dia adalah Nabi kepada kaum-kaum kat sana. Dipanggil kaum Bani Israel. Bila Nabi pergi kat sana jumpa dengan Nabi Musa kata, tadi dapat berapa tadi? Waktu solat dapat berapa? Dia tak cakap Melayu dia cakap Arab Lepas tu Nabi pun cakap lah, dapat 50 waktu. Tu Nabi Musa kata, banyak sangat. Kaum aku pun tak larat, tak mampu nak solat sampai 50 kali. Minta lah kurang. Lepas tu Nabi pun naik balik ke langit, minta kurang. Minta kurang, tu turun lagi. Lepas tu Nabi Musa tanya, dapat berapa? Tu dapat kurang. Dapat berapa? Dapat 10. Tu banyak jugalah, naik balik minta kurang. Tu Nabi pun naik lagi, minta kurang. Sampailah Allah kurangkan jadi 5. Bila dah dapat 5 tu Nabi turun. Lepas tu Nabi Musa kata, 5 pun banyak lah, minta kurang. Lepas tu Nabi kata, dah banyak dah minta ni, dah banyak minta. Daripada 50 jadi 5, dah malulah nak minta lagi. Jadilah solat kita pada hari ni 5 waktu saja. Jadi penting sangat kita ni setiap hari kena jaga solat kita. Kalau tak, nanti kita tak tahulah macam mana nak jadi dengan diri kita ni. Sebab wahyu yang paling penting, maksudnya ayat Quran yang paling penting ataupun syariat Islam, agama Islam yang paling penting adalah solat. Kalau kita tak jaga solat, terutamanya jaga solat dalam waktu, macam mana kita nak jadi orang Islam yang baik? Sebab Nabi SAW nak dapat solat tu sampai nak kena naik ke langit. Kita sekarang ni tak payah pergi ke langit ke mana-mana, duduk kat rumah je dah boleh solat dah. Jadi itulah dia cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi siapa ingat balik? Apa maksud Isra'? Isra' tu Nabi berjalan daripada Mekah, daripada kampung dia ni, pergi ke Palestin. Pergi kat Palestin kat atas ni. Ni kat Palestin kat atas ni. Kat sini dia tulis Israel lah. Sebab Palestin dah kena jajah dengan orang-orang Yahudi Zionis. Tapi lepas daripada Nabi pergi kat sini, ni namanya Isra'. Lepas daripada pergi perjalanan pergi sini yang namanya Isra' tu, Nabi pun naik pergi kat langit. Nama naik ke langit tu dalam bahasa Arab dipanggil Mi'raj. Nanti semua perkataan bahasa Arab lah. Isra' dalam bahasa Arab maksudnya jalan-jalan waktu malam. Mi'raj maksudnya naik ke atas. Jadi siapa yang naik ke atas tu bolehlah kita kata Mi'raj. Naik lift boleh bagi Mi'raj tak? Dalam bahasa Arab dia tak sebut Mi'raj. Tapi kalau sebut Mi'raj pun orang faham lah. Dia nak cakap naik lift ni. Tapi kalau kita cakap Mi'raj, kau orang kata, bila masa pula kau naik ke langit kan? Kau naik setakat tingkat 2 je. Naik ke langit apa kan? Tapi itulah dia maksud Isra'. Isra' maksudnya jalan daripada Mekah, daripada kampung Nabi, pergi ke Palestin. Lepas tu Mi'raj maksudnya daripada Mekah tu Nabi SAW naik pergi ke langit. Jadi itulah dia cerita tentang macam mana Nabi SAW berjalan. Daripada cerita ni dapat kita ambil pengajaran. Yang pertama apa? Apa pengajaran yang kita ambil daripada cerita ni? Yang pertama, kalaulah kita rasa sedih, kalaulah kita rasa gelisah, kalaulah kita rasa kadang-kadang kecewa, hampa, jangan bimbang. Kerana manusia biasa memanglah akan rasa sedih. Nabi pun rasa sedih, apatah lagi kita yang bukan Nabi, yang manusia biasa ni kan. Jadi perasaan sedih tu biasa. Cuma antara cara Allah nak pujuk Nabi, kita kalau rasa sedih, cara kita boleh hilangkan rasa sedih tu antaranya kita baca Quran. Siapa yang pandai baca Quran, cuba ambil Quran dan baca Al-Quran. Sebab ayat Quran ni boleh menenangkan kita. Dan cara juga Allah memujuk Nabi ni adalah bawa Nabi pergi jalan-jalan. Jadi kalau kita ada kelebihan, kalau kita ada masa, berhentilah kita tengok dalam handphone je ke, tengok rakaman je ke, tengok apa-apa video je ke. Berhenti tengok tu, kita keluar sekejap. Tengok luar, jalan-jalan ke, naik basikal ke, lari ke, jalanlah sekejap. Tengok negara-negara luar ke, tengok orang-orang yang lain. Barulah kita boleh mengubat rasa sedih kita tu. Dan yang ketiga, pengajaran kita yang ketiga adalah jagalah solat kita. Terutamanya waktu solat. Solatlah di dalam waktunya. Kalau subuh, waktu subuh kan, dia akan tamat apabila matahari terbit. Matahari biasanya naik pukul 7 sekarang ni kan. Janganlah kita solat lebih dari pukul 7. Solat subuh tu biarlah sebelum pukul 7. Pukul 6.30 ke, pukul 6 suku ke, tak apa. Tapi kalau solat pukul 7 tu dah habis waktu dia. Sedangkan waktu solat ni Nabi nak dapat, dia kena naik pergi ke langit. Kita tak payah pergi ke langit pun. Kita solat kat rumah kita je. Tepi katil kita, bangun-bangun tidur tu terus ambil wudu.
solat 2 rakaat, lepas tu dah habis dah solat dalam waktu yang pertama. Kemudian waktu kedua waktu zuhur, waktu ketiga waktu asar. Lepas habis sekolah, balik sekolah tu, balik kerja ke balik sekolah ke, walaupun penat macam mana sekalipun, solat sekejap 4 rakaat solat asar. Lepas tu barulah nak rehat ke, nak tidur ke, nak pergi main bola ke. Lepas tu solat maghrib. Bila dah malam, solat maghrib. Sebelum tidur kita solat isyak. Lepas tu habislah 5 waktu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, jadi 3 pengajaran daripada situ untuk hari ini. InsyaAllah lah, itu saja nak cerita pada hari ini. Harapnya jangan rasa sedih lah, ataupun jangan rasa bosan lah. Macam cakap lama-lama ni membosan juga. Tengoklah gambar belakang ni untuk menghilangkan kebosanan tu. Cukuplah kita punya penyampaian pada hari ini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dan juga kesilapan, dan juga tersasul ataupun salah ataupun tak menarik ke gambar-gambar kat belakang ni. Nak buat macam mana kan, saya ni taklah pandai sangat. Lukisan tak cantik ke, nak buat macam mana. Saya bukanlah pelukis, saya hanya seorang manusia biasa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah dan juga pihak jawatankuasa dan juga pimpinan sekolah yang sudi menerima dan menjemput saya untuk menyampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Pergi ke hutan mencari harta, harta banyak penuh acuan. Kata indah tidak terkata, bicara bernas jadi panduan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zainal Abidin bin Abdul Rahim kerana sudi menyampaikan ceramah beliau sebentar tadi. Diharapkan dengan perkongsian daripada Ustaz, maka seluruh warga Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1 dapat mengambil pengajaran dan iktibar yang telah berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Di antara perkara penting yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah berkaitan penerimaan ibadah solat yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kita perlu bersyukur ya anak-anak, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang tanpa malu, tanpa segan telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangkan jumlah waktu daripada 50 menjadi 5. Anak-anak, ingat ya, solat itu tidak berat, tetapi solat itu adalah ubat. Maka majlis kita pada malam ini berakhir sekadar ini sahaja. Majlis ini telah dikelolakan oleh Panitia Pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu datangnya daripada pihak kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.